بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu, kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran sesi ke-98. Dalam sesi ini kita beralih kepada satu lagi surah yang dimulai dengan ayat sumpah atau qasam yang juga menceritakan hari kiamat, iaitu surah At-Tariq. Surah yang mengikuti surah Al-Buruj ini mempunyai 17 ayat. Ia pernah disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati para sahabat supaya membaca surah yang pendek-pendek apabila mengimamkan sembahyang. Sabda baginda, bacalah surah At-Tariq, Asy-Syam atau yang semacamnya. Surah ke-86 ini turun di Mekah. Makna surah ini yang datang malam hari, iaitu bintang-bintang yang cemerlang, kerana pada awal surah Allah bersumpah dengan langit dan bintang-bintang yang tersebut bahawa setiap manusia mempunyai malaikat penjaga dan yang mencatat segala perbuatannya. Manusia disuruh memikirkan asal kejadiannya dan perlu memandang serius akan surat catatan amal yang juga akan mengandungi segala yang terpendam dalam hati. Pada hari pembalasan, manusia tidak mempunyai sebarang kekuatan untuk membela diri dan tiada siapa dapat menolong. Seperti surah Al-Buruj, di akhir surah Allah menegaskan kemuliaan Al-Quran, iaitu ia adalah kata pemutus yang sebenar. Rancangan jahat orang kafir mentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan berjaya. Mari kita kaji surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama kita, was-sama'i wat-tariq. Ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu wa, as-sama'i, wa at-tariq. Wa ni adalah harfun ja dan harfun qasam, maknanya demi. So ni bila kita ada harfun qasam, maknanya ayat ini adalah ayat qasam. Seperti yang telah kita lihat dalam sesi-sesi lalu apabila kita kaji surah Al-Mursalat, An-Nazi'at dan Al-Buruj. Dalam ayat begini selalunya kita akan ada al-muqsim, iaitu pihak yang bersumpah. Jadi dalam ayat ini Allah lah ya. Dan selain daripada itu kita akan dapati kita ada muqsam bih. Kita dalam ayat ni as-sama'i. Maknanya langit. Ini adalah isim makrifah samsiah majrur dan dia muqsam bih. Jadi kalau kita lihat banyak yang ayat-ayat yang kita baca langit ni atau as-sama'i ni merupakan muqsam bih ataupun objek syarat. So kalau kita lihat dalam beberapa ayat, umpamanya kita lihat ayat dalam surah Al-Buruj yang kita baru buat, wasama izatil buruj. Di situ juga demi langit. Allah bersumpah dengan langit kan yang mempunyai gugusan bintang-bintang Al-Buruj. Di sini as-sama iwat tariq, langit dan yang datang malam hari. Yang datang malam hari ni pun actually adalah bintang-bintang juga. Lepas tu kita lihat wa iza sama ukushitan, surah At-Takwir ayat 11, dan apabila langit ditanggalkan dari tempatnya. Di sini kita lihat sama adalah menjadi objek syarat selepas ada syarat iza. Begitu juga dengan ayat al-infitar ni, iza sama fatarat, dan apabila langit terbelah. Sama juga al-insyika, iza sama syaqqat, dan apabila langit terbelah. Wa iza sama furijat. So kita lihat sini surah Al-Mursalat, dan apabila langit terbelah. Jadi kita lihat perkataan furijat, insyaqqat dan infatarat. Semua makna terbelah dalam bahasa Melayu kita. Tapi dalam bahasa Arab seperti yang telah kita buat dalam sesi-sesi lalu adalah dia ada perbezaan ya. Tapi di sini sebab kita dah bincang, saya tak akan ulangi lagi. Jadi di sini yang saya nak share ialah kenapa Allah menggunakan banyak as-sama'i atau as-sama'u ni, yang langit ni. Sebab saya bila saya kaji dalam Al-Quran pun sebut banyak sebutan ni as-sama'u ni, iaitu sebanyak 310 kali. Jadi dari kajian saya actually Allah menjadikan langit sebagai muqsam bih ataupun objek syarat
adalah untuk menunjukkan keagungan ciptaannya yang merupakan bukti rububiyah, tanda-tanda kekuasaannya dan kesempurnaan sifatnya. Ini adalah bentuk pengagungan terhadap penciptaannya yang menjadi dalil wujudnya Allah yang maha berkuasa. Dia pemilik dan pengatur segalanya dan tak ada sekutu dalam hal ini. Dia menghidupkan dan mematikan serta menentukan qada dan qadar. Nanti sebab bila ada ayat sumpah kita akan ada muqsam alai, iaitu penyataan yang menjadi subjek sumpah. Dalam surah ini kita akan lihat pada ayat keempat kemudian nanti. So kalau saya teruskan, wa ni adalah harfun ataf, makna dan. So bila kita ada ataf kita akan ada maktuf. Maktuf kita at-tariq ni, itu yang datang malam hari. So at-tariq ni adalah isim ma'rifah samsiah majrul, dia merupakan maktuf dan maktuf alai dia adalah as-sama'i ni lah. As-sama'i at-tariq. So dua-dua adalah isim ma'rifah samsiah majrul kan. So di sini demi langit dan yang datang malam hari. So apa at-tariq ni? At-tariq ni adalah rujuk kepada bintang-bintang yang cemerlang ya. Dan at-tariq ni juga merupakan nama surah yang kita diperolehi ni at-tariq kan, daripada ayat pertama ni je. Ayat kedua, wa ma adraka mat-tariq. So kalau kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan. Wa ma adraka ma at-tariq. Wa ni adalah harfun istinaf, makna dan. Ma ni adalah isim istifham dan dia mubtada di sini. Apakah? Dia soalan lah kan. Adra, yang menjadikan telah mengetahui. Adra ni adalah fi'il madhi mabni dan dalamnya terdapat fa'il damir mustatir takdirnya huwa. Ka ni adalah damir anta di maf'ul bih di sini. Akan engkau dan apakah yang menjadikan telah mengetahui akan engkau ma apa itu. Dia isim istifham dan dia mubtada di sini. Jadi mubtada jadi khabar dia adalah at-tariq yang datang pada malam hari. Di sini tadi kita di sini kita ada dua mubtada. Ma ni satu mubtada, khabar dia ada adraka ni. Ni khabar dia. Apakah yang menjadikan telah mengetahui akan engkau. And then ma ni satu lagi mubtada dengan khabar dia at-tariq. Apa itu yang datang pada malam hari. Jadi sebenarnya formulasi ni kita telah jumpa. Saya pun dah sebut banyak kali juga. Allah menggunakan wa ma adraka mat-tariq ni. Itu untuk apa tu kita lihat bila ada perkataan adra ni. Selalu apa tu Allah akan describe apa yang dia nak tahu, nak beritahu kita. Iaitu ni at-tariq. Di sini at-tariq. Sebelum ni kita dah jumpa apa tu bila Allah menyebut mengenai hari kiamat, mengenai neraka, mengenai Lailatul Qadar kan. Jadi selalunya formulasi ayat begini digunakan untuk perkara yang besar. Jadi di sini at-tariq yang datang malam hari. Kenapa Allah bertanya? Kerana nak suruh manusia reflect apa at-tariq ni. Tidak ramai manusia menghayatinya. Jadi kita akan hanya tahu bila Allah jelaskan. Mari kita lihat ayat seterusnya. Ayat ketiga kita, An-Najmu Saqib. Ayat ini hanya mempunyai dua perkataan, An-Najmu As-Saqib. An-Najmu ia adalah bintang. So An-Najmu ni adalah isim ma'rifah samsiah marfu' dan dia merupakan badal kepada at-tariq tadi kan. Dan As-Saqib ni adalah isim ma'rifah marfu' dan isim ma'rifah samsiah marfu' dan dia adalah na'at kepada An-Najmu. An-Najmu As-Saqib kan. Ia adalah bintang yang menembusi kegelapan malam dengan sinaran cahayanya yang amat terang. Itu yang Allah maksudkan dengan at-tariq ini. Jadi Allah jelaskan bintang bercahaya cemerlang. Allah gunakan bintang untuk bersumpah kerana bintang satu perkara yang penting kepada orang Arab. Yang menggunakan bintang sebagai pedoman apabila mereka berjalan, iaitu mengembara di malam hari di padang pasir. Tariq ini bintang yang mempunyai sinaran cahaya yang amat terang, yang menembusi kegelapan malam sehingga menjadi pedoman pengembara. Ada paralel dengan Al-Quran sebenarnya yang bila Allah sebut ni, Al-Quran menjadi pedoman kepada seluruh alam, kepada manusia. Ya. So at-tariq tu menjadi pedoman kepada pengembara. Ayat kita yang keempat, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu in kullu nafsin lamma alai and then hafiz.
Ini adalah harfun nafi, maknanya tiada. Di sini kullu. Kullu ni adalah maknanya sesuatu. Dia adalah isim marfu', dia mubtada' di sini. Kullu nafsin, sesuatu diri. Ini adalah dua isim bergandingan sebab nafsin ni adalah isim nakirah majrul. Jadi dia adalah mudhaf ilaih lah, dua isim bergandingan, sesuatu diri. Lamma ni makna melainkan, dia adalah fun istisna. And then alaiha la jaw majrul, dan dia juga berfungsi sebagai khabar muqaddam di sini, maknanya atasnya. So dia khabar muqaddam kepada mubtada' muahhar dia hafizun ni, iaitu isim nakirah marfu' di sini. Dan lepas tu kita lihat alaiha hafiz ni adalah khabar untuk mubtada' kullu ni tadi. Sesuatu atasnya penjaga atau malaikat penulis amal. Jadi di sini kita lihat in kullu nafsin lamma alaiha hafiz ni adalah jawab kasam kepada ayat sumpah yang kita telah lihat tadi. Jadi ini adalah jawab kasam atau penyataan atau muqsam alaih. Jadi kalau kita lihat apa kaitan at-tariq ni dengan jawapan ni. Tarik selain dari menjadi pedoman, dia juga menjadi saksi. Ingat surah Al-Buruj kita ada ayat wa syahidin wa mashhud. Hari itu kan, yang menyaksikan dan yang disaksikan. Yang memang banyak hari itu kita katakan yang apa yang menyaksikan dan siapa yang menyaksikan dan apa yang disaksikan. Jadi memang dalam tafsir banyak di situ ya. Jadi bintang tarik ini juga jadi saksi. Di dalam ayat ini Allah sebut setiap manusia ada penjaga, iaitu malaikat. Malaikat penjaga ni, penulis amal ni. Jadi ini ada juga kebersamaan ya. Jadi di sini malaikat juga menjadi saksi. Kita jumpa kembali ayat yang memaklumkan yang setiap manusia mempunyai malaikat penjaga. Ingat dalam surah Al-Infitar kita jumpa ada malaikat kiraman katibin kan, yang mengawasi dan mencatat amal manusia. Jadi lagi satu kita lihat ayat ini juga guna in ni. In ni selalunya maknanya jika, tapi di sini kita lihat dia maknanya tiada. Jadi Allah tak gunakan ma, tapi Allah gunakan in. Tapi menunjukkan ini adalah satu kelainan. Sebab dalam Al-Quran in selalunya kebanyakannya jika. Ada juga beberapa tempat yang unik, Allah akan gunakan in ni, makna tiada. Tujuannya adalah untuk supaya manusia ingat perkara ni ya. Jadi Allah memang nak menegaskan supaya manusia ingat dia sentiasa ada pengawas. Jadi sepatutnya mencegahlah kan daripada berbuat dosa. Kerana takut dan juga malu sebenarnya sebab malaikat menyaksikan kan. Jadi kita lihat cara Allah yang unik untuk menarik perhatian. Di sini dari segi bahasa membuat kita tertanya-tanya sebenarnya kelainan begini ni kan. Apa yang akan menyebabkan kenapa guna ini, kenapa tak guna ma. Ya, jadi itu akan menyebabkan kita boleh ingat ayat ni ya, dan juga beberapa ayat dalam Al-Quran. InsyaAllah nanti kita akan jumpa bila kita membuat surah-surah tersebut. InsyaAllah. Ayat kelima kita, falyanzuril insanu mimma huliq. Ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu fa, lam, yanzur, al-insanu, mimma hulik. Fa ini adalah harfun istinaf, makna maka. Lam amar ni makna hendaklah. Yanzur ia adalah fi'il mudhari' majzum, sebab lepas lam amar kan selalunya dia akan memajzumkan fi'il mudhari'. Jadi kita ada di sini fi'il mudhari' majzum untuk huwa daripada perkataan nazara, makna ia memerhati. Dan al-insanu, manusia. Ni di sini kita lihat isim ma'rifah kamariyah marfu' dan dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada fi'il yanzur ni tadi. Yanzur ni kenapa yanzuri ni sebab mati dengan mati lam ni kan. Dua mati jadi satu ni akan hidupkan untuk meraihkan, untuk boleh disebut. Mimma ni makna dari apa ya, ni isim istifham. Jadi kita lihat juga mimma ni sepatutnya ada alif, tapi alif telah digugurkan. Ini menunjukkan telah dipendekkan kerana nak imply ni manusia ni adalah kerdil sebenarnya ni. Allah nak tunjukkan tu. Sebab dalam bahasa Arab seperti yang telah kita pelajari, kalau perkataan tu pendek maknanya dia less important ya. Then nak tunjukkan less important. Tapi kalau perkataan tu panjang wazan dia dan banyak huruf-huruf dia,
Itu menunjukkan penegasan atau perkara berat sebenarnya. Nanti kita akan jumpa juga perkataan-perkataan begitu. And then khuliq ni, itu dia adalah fi'il madhi mabni majhul, dalamnya adalah naib fa'il, damir mustatir, tak adanya huwa di sini. Dia telah diciptakan. Di sini maka hendaklah ia memerhati manusia dari apa dia telah diciptakan. Jadi Allah perintah supaya manusia memerhati bagaimana ia diciptakan. Itu mengingatkan asal penciptaan manusia adalah lemah sebenarnya. Ayat ke-6, khuliqa mimma indafik. So kita lihat ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu khuliqa min ma'in dafik. Khuliqa ni adalah fi'il madhi mabni majhul, dan dalamnya terdapat, sebab dia majhul, kita ada naib fa'il di sini. Itu damir mustatir, tak adanya huwa. Dia telah diciptakan. Min adalah hujah dari, ma'in air. Ni adalah isim nakirah majrur. Air ni iaitu air mani. Dafikin yang memancut ke dalam rahim. Dia adalah isim nakirah majrur dan dia merupakan na'at kepada ma'in. Ma'in dafikin. Dua-dua adalah isim nakirah majrur. Dia telah diciptakan dari air mani yang memancut ke dalam rahim. Jadi kita lihat Allah nak kata manusia dari air mani ni hanyalah cecair yang tidak mempunyai apa-apa status. Jadi manusia tidak payah sombong. Ini saya dah sebut beberapa kali sebenarnya ni. Mesej di sini Allah nak menyatakan jika Allah berkuasa mencipta manusia dari tiada kepada ada, dan kemudian mematikan, jadi amatlah mudah sebenarnya Allah menghidupkan makhluk yang telah mati. Ayat ke-7, yahruju min bainis sulbi wat taraib. So kita lihat ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu yahruju min baini as-sulbi wa at-taraib. Yahruju ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan kharaja, dan dalamnya terdapat fa'il damir mustatir, tak adanya huwa ni. Ia keluar, ni merujuk pada air mani ni. Min apa tu harfu jar, makna dari, baini ni adalah zaraf makan, dia antara. Sulbi, baini sulbi ni, sulbi ni pun adalah isim makrifah samsiah majrul. Jadi dua zaraf dengan isim, jadi dia menjadi mudhaf ilaih di sini. Antara tulang sulbi lelaki, al-sulbi ni. Wa ni adalah pun ataf, makna dan. So bila kita ada ataf, kita akan ada matuh. Matuh kita at-taraib ni, itu isim makrifah samsiah majrul kan. Jadi tengok dia sama. Dan jadi dia juga adalah jamak taksir di sini. Dia adalah makna tulang dada perempuan. Jadi di sini ia keluar, itu amani itu dari antara tulang sulbi lelaki dan tulang dada perempuan. Ayat ke-8, innahu ala raj'ihi laqadir. So ayat ini mempunyai 7 perkataan, iaitu inna dan hu ala raj'ihi laqadirun. Inna ni adalah harfu nasih dan taukid. Dia nawasih lah. So kalau nawasih kita akan ada isim inna. Isim inna kita adalah damir huwa ni lah, hu ni. Dan ala adalah harfu jar. Apa tu maknanya atas. Sesungguhnya atas, raj'i. Ini isim majrul. Dia merupakan raj'ihi. Dia apa tu isim dengan damir huwa. Jadi dia mudhaf ilaih di sini. Sesungguhnya atas membangkitkan semulanya. Nya ni refer kepada makhluk yang dah mati lah. La benar-benar harfun taukid, dan qadirun maha kuasa itu Allah. Jadi di sini Allah sebut yang dia memang berkuasa membangkitkan semula segala yang telah mati. Dan qadirun ni adalah isim nakirah marfu', dia merupakan khabar inna untuk apa tu isim inna di sini, hu ni. Sesungguhnya atas membangkitkan semulanya benar-benar maha kuasa itu Allah. Dan ayat ke-9 kita, yaumatu belas sarair. Kita lihat ayat ini mempunyai 3 perkataan. Yauma tubla as-sarair. Kita lihat yauma ni adalah zaraf zaman maf'ul fi lah, pada hari. Tubla, ia telah didedahkan. Ini adalah fi'il madhi mabni, ya, dia adalah majhul. Dan kita lihat naib fa'ilnya adalah as-sarair ni. Dia disahirkan. Ni adalah as-sarair ni adalah isim makrifah samsiah marfu' dan juga jamak taksir. Jadi makna di sini pada hari ia telah didedahkan rahsia, iaitu isi hatinya. Jadi Allah now sebut pada hari akhirat apa tu segala isi hati ni pun. Makna apa yang kita terfikir pun kan, yang terpendam dalam hati tu semua akan terzahir masa hari kiamat kelak kan. Sebenarnya amatlah menakutkan.
Ayat ke-10. Fama lahu min quwwatin wala nasir. So kita lihat ayat ini mempunyai 9 perkataan, iaitu fa, ma, lahu, min, quwwatin, wala nasir. Fa ni adalah harfun ataf, makna maka. Ma ni adalah harfun nafi, makna tidak. Ya. Lahu ni jawab majrur lah, dan dia juga merupakan khabar muqaddam kepada mubtada mu'akhar quwwatin ni. Kita lihat ni isim nakirah majrur, tapi di sini sebab dia mubtada mu'akhar, jadi dia sepatutnya adalah marfu. Jadi di sini dia adalah majrur lafazan, marfu mahallan di sini ya. Perkataan quwwatin ni. Maka tidak baginya sebarang kekuatan atau itu untuk membela diri. Wa ni adalah dan, makna dia adalah ataf, makna dan. La ni adalah harfu nafi, tidak ada. Nasir, ini adalah isim nakirah majrur dan dia adalah menjadi maktuf sebab kita ada ataf. So jadi di sini maktuf alaihi dia adalah quwwatin tadi. Jadi di sini kita lihat maka tidak baginya sebarang kekuatan untuk membela diri dan tidak ada penolong. Jadi di sini Allah malahu min quwwatin ni, tidak baginya sebarang kekuatan untuk membela diri ini juga menjadi jawab syarat. Ya, sebab di sini Allah nak sebutkan pada hari pembalasan manusia tidak mempunyai sebarang kekuatan untuk membela diri dan tiada siapa yang dapat menolong. Jadi memang susah sebenarnya jadi di hari akhirat nanti. Ayat ke-11, wasama'i zatir raj. Ayat ni mempunyai 4 perkataan, iaitu wa dan as-sama'i zati ar-raj. Wa ni adalah harfun jar dan qasam. Jadi kita jumpa lagi satu ayat qasam dalam ni, makna demi ni. Dan as-sama'i, langit. Ni adalah isim ma'rifah samsiah majrul dan dia merupakan muqsam bih lah di sini. Zati ni yang mencurahkan, dia adalah asma'ul hamsah dan dia na'at ya. Dan zati raj'i ni adalah isim ma'rifah samsiah majrul, dia adalah dua isim bergandingan kan, asma'ul hamsah pun isim, jadi adalah mudhaf ilaih di sini. Demi langit yang mencurahkan hujan berulang-ulang. Jadi di sini kita jumpa lagi satu ayat qasam mana Allah bersumpah dengan langit juga, as-sama'i ni. Tadi pun dengan langit kan. Di sini ayat pertama tadi langit berbintang cemerlang. Kali ini langit yang mencurahkan hujan. Kenapa pula air hujan di sini ya? Kerana Allah nak tunjukkan air hujan ni serapan ke bumi tu tak sama. Ada yang masuk ke bumi, dia yang serap tu dia menghidup dan menyuburkan tanaman. Tetapi ada tempat yang air lalu saja. Tapi ada tempat yang air bertakung. Jadi serapan tu tak sama. Jadi air hujan ni juga diumpamakan seperti wahyu Al-Quran, daripada Al-Quran ya, yang diterima manusia, iaitu dalam berbagai bentuk. Ada yang berkesan, masuk ke hati dan menyuburkan iman. Tapi ada juga yang menerima tapi ada juga yang tak menerima. Tetapi ada juga yang menerima dan memberi manfaat dari segi mengajarkan pula ilmu tersebut. Jadi penerimaan tak sama. Jadi di sini kita lihat terdapat kiasan sebenarnya di sini ya. Demi langit yang mencurahkan hujan berulang-ulang. Ayat ke-12, wal ardi zati sad. Ini ayat ni juga mempunyai 4 perkataan, iaitu wa dan al-ardi zati as-sad. Wa ni adalah pun ataf, makna dan. Al-ardi makna bumi, dia isim ma'rifah kamar majrur. Lepas ataf dia maktuf lah. Jadi maktuf alaihi dia tadi as-sama'i tadi yang ayat sebelum ni kan. Dan bumi, dan zati ni yang menumbuhkan. Ini adalah asma'ul hamsah dan dia merupakan na'at kepada al-ardi ni. Jadi di sini zati dua-dua adalah isim majrur kan. Bumi yang menumbuhkan, as-sad'i ni adalah tumbuh-tumbuhan. Ini adalah isim ma'rifah samsiah majrur, dia merupakan mudhaf ilaih sebab dia bergandingan dengan asma'ul hamsah. Jadi dua isim bergandingan jadi mudhaf ilaih. Dan di sini dan bumi yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Jadi di sini Allah berkata dengan air hujan tu, dengan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ayat ke-13, innahu laqaulun fasl. Kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu inna dan hu laqaulun fasl. Inna ni adalah harfun nasab, nawasih lah ya, dan dia juga taukid sesungguhnya. Hu ni adalah damir huwa, maknanya dan dia adalah isim inna di sini. Maknanya la ni harfun taukid dan makna pasti. Qaulun keterangan Al-Quran. Ni adalah isim nakirah marfu, dia merupakan khabar inna
kepada isim innahu tadi kan, punya keterangan Al-Quran. Faslun adalah kata pemutus, iaitu pemisah yang sebenar. Ini faslun ni adalah isim nakirah marfu' dan dia merupakan na'at kepada qaulun tadi. Qaulun faslun. Jadi dua-dua isim nakirah marfu' kan, jadi pattern sama. Jadi di sini sesungguhnya pasti keterangan Al-Quran adalah kata pemutus, iaitu pemisah yang sebenar. Jadi innahu laqaulun faslun ni juga adalah jawab kasam kepada ayat kasam 2 ayat tadi kan. Kita ada ayat kasam, jadi jawapan di sini. Itu Allah bersumpah dengan langit tadi kan, dengan apa tu yang mencurahkan hujan. Itu Al-Quran ni, iaitu pemutus. Al-Quran ini adalah kata pemutus atau pemisah, iaitu memisahkan antara yang hak dengan yang batil, membezakan yang benar dengan yang salah. Ayat ke-14, wa ma huwa bil hazl. So kita lihat ayat ini mempunyai 5 perkataan, iaitu wa, ma, huwa, bi, al-hazli. Wa ni adalah harfun ataf, makna dan. Ma ni harfun nafi dan nashi. Dan kita lihat kita akan ada isim ma dan juga kabar ma. Dan kita lihat huwa ni lah, jamil huwa ni jadi isim ma. Dan bukanlah ia, bi, apa tu harfu jar, makna berupa, al-hazli. Kata olok-olok. Ni adalah isim makrifah qamariyah majrul dan dia merupakan apa tu kabar ma di sini. Selalunya kabar ma adalah mansub kan. Jadi di sini dia nampak apa zahir sebagai majrur sebab dia lepas harfu jar. Jadi di sini i'rab dia adalah lafaz majrur fungsi mansub. Majrur lafazan mansub mahalan. Kita dah buat ni beberapa kali juga. Dan bukanlah ia berupa kata olok-olok. Dan ma huwa bil hazl ni adalah maktuf sebab lepas ataf kan. Maktuf alai dia tadi ayat 13 kita ada innahu laqaulun fasl. Sesungguhnya pasti keterangan Al-Quran adalah kata pemutus. Jadi sini bukanlah ia berupa kata olok-olok. Jadi Allah di sini menyebut Al-Quran bukanlah kata olok-olok atau sia-sia. Tidak juga bacaan ringan yang menghiburkan. Al-Quran sangat cantik dengan patah-patah perkataan yang berirama. Tetapi ia bukan untuk menghiburkan. Ia memberi petunjuk dan amaran yang perlu difahami, dihayati dan diikuti dalam kehidupan sehari-hari agar manusia berada di jalan yang lurus dan kembali kepada Allah dengan bersedia dan membawa bekalan yang layak menerima balasan baik. InsyaAllah. Ayat ke-15 kita, innahum yakiduna kaida. Ayat ini mempunyai 4 perkataan, iaitu inna, dan hum, yakiduna, dan kaida. Inna ni adalah harfun nasab dan juga taukid, dan dia apalah nawasih. Jadi kita akan ada isim inna, iaitu damir hum ni. Hum ni adalah damir munfasil. Sesungguhnya mereka. Dan yakiduna ni adalah fi'il mudhari' marfu' daripada perkataan kada dan dalamnya terdapat fa'il damir muttasil mabni dengan waw atas sukun, tak adanya hum fi mahali raf'in. Jadi dia merupakan kabar inna kepada isim innahum tadi. Mereka merencanakan, iaitu tipu daya atau rancangan jahat. Kaidan adalah isim nakirah mansub, dia adalah maf'ul mutlak di sini, iaitu kita lihat dia adalah menegaskan fi'il yakiduni. Kita tengok dua-dua adalah kada kan, dia punya urut sama. Yakiduna kaida. Sesungguhnya mereka merencanakan tipu daya atau rancangan jahat dengan sebenarnya. Jadi di sini actually hum ni refer kepada musuh-musuh Islam yang hendak menjatuhkan orang-orang Islam dalam di Mekah lah masa Rasulullah di zaman permulaan dakwah ni. Jadi Allah memberitahu Rasulullah bahawa terdapat musuh-musuh Islam yang hendak menjatuhkan Islam, membuat perancangan jahat ni, iaitu perancangan rahsia ni, yakiduna ni kan. Ayat ke-16, wa akidu kaida. Ayat ni mempunyai 3 perkataan, iaitu wa, akidu, kaida. Wa ni adalah pun harfun waw haliyah. Bila kita ada harfun waw haliyah, kita akan ada hal. Makna sini dan. So hal dia adalah akidu ni. Aku pun membuat rencana. Aku ni Allah lah. So akidu ni adalah fi'il mudhari' ana daripada perkataan kada dan dalamnya tersembunyi fa'il dan mustatir, tak adanya ana. Saya kata dia ada hal, iaitu dia menerangkan ketika orang kafir merencanakan tipu daya yakiduna tadi kan. So Allah pun sebenarnya ada rancangan. Kaidan ni adalah isim nakirah mansub, dia maf'ulun mutlak di sini. Dan apa pun dengan sebenarnya. Dan aku pun membuat rencana dengan sebenarnya. Di sini maf'ul mutlak ni kita lihat dia adalah untuk menegaskan fi'il ni, akidu ni. Jadi kita tengok akidu ni root word dia kada, kaidan ni pun root word dia kada. Jadi dua-dua sama. Jadi itu dia menegaskan fi'il akidu ni.
Dan di sini makna Allah berkata, Allah juga mempunyai rancangan untuk musuh-musuh Islam ini. Allah menyuruh Rasulullah dan pengikut Islam supaya bertawakal kepada Allah. Kerana apabila Allah berkata Allah ada rancangan, bermakna orang Islam akan menang akhirnya. Tentulah rancangan Allah yang akan mengatasi segala rancangan lain kan. Seperti Allah sebut dalam surah Al-Anfal ayat 30. Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Wa isyamkuru bikal lazina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayat ni maknanya, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka. Kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Ayat ke-17. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Ayat ini mempunyai 6 perkataan, iaitu fa, mahil, dan al-kafirina, amhil, dan hum, ruwaida. Fa ini adalah harfun istinaf, makna maka. Mahil, mahili. Ini adalah fi'il amal mabni daripada perkataan mahala. Dalamnya tasmi' fa'il damir mustatir, tak adanya anta di sini. Kamu berilah penangguhan. Kamu ni Rasulullah lah. Allah kata, maka kamu berilah penangguhan. Al-kafirina, kepada orang kafir. Al-kafirina adalah isim ma'rifah kamar mansub, dan dia adalah maf'ul bih lah di sini. Amhil, kamu berilah penangguhan. Lagi sekali, ini adalah fi'il amar mabni. Jadi di sini kita lihat Allah 2 kali fi'il amar ni, mahil, amhil. Ini adalah dalamnya fa'il damir mustatir, tak adanya anta juga di sini. Di sini kita lihat apa tu, kamu berilah penangguhan. And then hum ni kepada dia adalah perkataan kepada mereka ni, dan damir hum dia adalah maf'ul bih ni. Ruwaida, sebentar. Ni isim nakirah mansub, dia adalah maf'ul mutlak di sini. Ini kita lihat, maka kamu berilah penangguhan kepada orang kafir, kamu berilah penangguhan kepada mereka sebentar. Jadi Allah repeat, jadi Allah suruh beri penangguhan, tapi penangguhan tu sebentar je sebenarnya. Jadi Allah suruh Rasulullah bersabar kepada untuk memberi masa kepada musuh-musuh Islam ni, supaya memang masa tu memang ramai, dia memang ramai mereka menyakiti orang Islam. Pasal ni dia awal dakwah kan, masa Rasulullah sebelum berhijrah. Jadi Allah meminta Rasulullah memberi masa sebentar untuk memberi peluang mereka menerima Islam sebenarnya. Kerana memang seperti saya sebut tadi, akhirnya kita lihat dalam surah An-Nas kan nanti, mereka masuk Islam berbondong-bondong ketika Rasulullah berjaya menawan Mekah. Jadi kita lihat ini adalah ayat terakhir surah ini. Surah ini pendek tapi banyak mengandungi peringatan yang berguna kepada manusia. Allah mengingatkan dengan At-Tariq, iaitu bintang yang terang di malam hari yang menjadi pedoman dan saksi. Allah bersumpah dengan langit berbintang At-Tariq bahawa setiap manusia sentiasa ada pengawas, iaitu malaikat. Jadi tidak ada perkara yang boleh dirahsiakan. Ini sepatutnya mencegah manusia dari berbuat dosa kerana takut dan malu, kerana semua dilihat dan dicatat malaikat dalam surat amal. Segala perkara akan terzahir pada hari kiamat, di mana manusia tidak ada kekuatan langsung untuk membela diri atau lari, dan tidak ada penolong. Jadi tidak ada pilihan melainkan perlu patuh kepada ajaran Al-Quran, di mana Allah bersumpah lagi dengan langit yang mencurahkan hujan, bahawa Al-Quran adalah kata pemutus atau pemisah, iaitu memisahkan antara yang hak dengan yang batil, dan isi kandungannya bukan kata olok-olok. Bererti ia perkara berat yang perlu diambil perhatian kerana ia memberi petunjuk dan amaran ke jalan yang diridai. Semoga kita semua direzekikan berada di jalan yang dikehendaki Allah. Amin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.